Jadi ini adalah ayat yang berkaitan dengan kefarduan tayamum, yang mana padanya terdapat sekali pada ayat tersebut adalah kefarduan wuduk dan juga mandi wajib. Jadi Ustaz ada bagi semalam nota ataupun satu artikel yang ditulis berkaitan dengan konsep tayamum dalam hukum. Mungkin antum dah baca dekat situ lebih jelas berkaitan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis berkaitan dengan tayamum, kemudian maksud kepada tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, kemudian perbincangan berkaitan dengan tayamum. Dan Ustaz bukalah kepada antum jika ada sebarang persoalan ataupun permasalahan berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan kepada antum. Jadi Ustaz buka kalau ada sebarang soalan. Ada soalan? Ada soalan? Ada. Ya, sila. Dan dalam sebab-sebab yang menghasilkan tayamum tu, yang dia beritahu keadaan sangat dingin tu tak? Boleh satu yang sikit tak? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan keadaan sangat dingin? Jadi kita bersyukur kita berada di Malaysia, yang mana cuaca di Malaysia ini adalah cuaca yang mutawasit, cuaca yang di pertengahan, yang mana panas tidaklah terlampau panas dan kalau sejuk tidaklah sampai sejuk kan. Kalau negara-negara lain yang ada 4 musim, yang mana kalau panas, cuaca dia sangat panas. Kalau Ustaz duduk di Madinah sendiri, panas Madinah boleh sampai kepada 50 darjah Celsius, yang mana akan dikeluarkan amaran supaya mengurangkan aktiviti di luar. Kalau kita letak telur kat jalan tu, boleh masak telur tu separuh masak. Maksudnya cuaca yang sangat panas. Kalau musim sejuk pun, kalau Madinah, dia boleh sejuk sampai kepada 8 darjah, 5 darjah, tapi tidaklah sampai kepada beku. Akan tetapi bagi negara-negara yang mana turunnya salji, yang mungkin kalau berada di Rusia ataupun berada di kutub timur ataupun kutub ni lah, kan. Jadi keadaannya terlalu sejuk, maksudnya dingin yang memang kita tak boleh kena air. Dan kalau kena air tu dia boleh jadi mudarat. Sebab tu biasanya negara-negara yang ada sejuk ni, dia akan biasanya ada pemanas air untuk digunakan bagi mandi, untuk digunakan untuk berwuduk. Akan tetapi kalau katakan tak ada pemanas air tu, yang mana kalau kita nak berwuduk memang kena guna air. Dan kalau guna air tu dia boleh menyebabkan kepada mudarat. Dengan sebab sejuk yang sangat, kena air je boleh terus demam. Kena air je mungkin boleh jadi tangan tu jadi macam biru dan sebagainya. Maka dekat situlah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menggunakan air dan menggantikannya dengan bertayamum. Boleh faham? Kita mungkin tak rasa sebab kita kat Malaysia, tapi kalau kita berada pada negara-negara yang sejuk, yang mana kadang sejuk ni memang nak sentuh air pun tidak. Maksudnya dingin yang teramat sangat, yang mana dingin ini boleh mendatangkan kemudaratan kalau terkena air pada anggota badan ataupun anggota wuduk. Boleh? Ada soalan lain? Ustaz nak tanya. Ya, saya. Ustaz, contohnya macam mana kalau accident kan? Dan tempat yang dia accident tu anggota wuduk, tapi tak boleh kena air dan tak boleh kena debu. So macam mana dia nak solat tu, ambil wuduk? Kebiasaannya kalau orang yang accident, dia akan balut tangan dia kan. Maksud enti tangan tu dia balut ataupun tak? Ada yang tempat yang dibalut, ada tempat yang doktor arahkan untuk dibuka lah sebab nak bagi dia kering.
Tapi tetap Kalau advice doktor dia kata tak boleh. maksudnya kalau tempat yang berbalut tu tak jadi masalah. Kalau tempat yang berbalut kita boleh lalukan sahaja air pada atas tempat yang sepatutnya. Tapi kalau di balutan, tapi kalau ya macam mana? maaf Ustaz. Kalau Okey. balutan itu yang jenis yang memang serak air Tak setuju dan boleh lalukan memudaratkan. tayamum. Dia tayamum lah. Oh, Kalau sebab tu dalam perkara kita mentaati perintah Allah, dalam keadaan kita pada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dia ada satu kaedah yang mana diletakkan dalam Islam, iaitu fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Maksudnya kita cuba buat sekadar yang boleh. Dan kalau tak boleh tu, maka kita berlepas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam ni lah tadi, macam dah tak boleh nak kena air, dah tak boleh nak kena debu. Kalau kena juga boleh mendatangkan mudarat, maka kita cuba sekadar mana yang kita boleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat benda tu. Maksudnya dia tidak akan menghisap dan tidak akan mengazab pada benda-benda yang di luar kemampuan kita, yang mana benda tu bukan pada kita, tetapi memang kita tak mampu pada benda tu. Itu pada perkara-perkara dalam ketaatan. Tetapi pada perkara-perkara berkaitan dengan maksiat, Allah SWT tak pernah kaitkan dengan fattaqullah mastata'tum tu, tak boleh. Maksudnya berzina, saya tak boleh juga tak berzina. Nak berzina juga, na'udzubillah. Maksudnya tidak ada alasan, maksudnya tak boleh nak meninggalkan zina, tak boleh nak meninggalkan arak, tak boleh nak meninggalkan suatu benda yang diharamkan. Sebab benda yang diharamkan tu kita kena cuba ataupun kita memang boleh nak tinggalkan. Tapi pada benda-benda yang berkaitan dengan ibadah, maka kat situ fattaqullaha mastata'tum, sekadar mana yang kita mampu, tetapi tidak sampai kepada kita menggugurkan ibadah tersebut. Contohnya macam waktu solat kan, tak boleh dah nak sembahyang secara berdiri, Allah suruh duduk. Tak boleh dah duduk, baring. Tak boleh baring sampai gerakkan mata. Kalau tak boleh gerakkan mata, boleh membayangkan. Maksudnya sekadar mana yang kita boleh buat. Dan Allah SWT mengetahui bagaimana keadaan kita. Adakah kita menjadikan keuzuran itu sebagai alasan ataupun memang betul-betul tidak mampu. Jadi kalau dalam keadaan memang tidak boleh kena air ataupun kena debu, maka pada tempat-tempat yang boleh kita kena lalukan air, dan pada tempat yang tak boleh, maka kat situ insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Fattaqullaha mastata'tum. Kita cubalah dengan sekadar yang kita mampu. Boleh bagi yang bertanya? Jelas? jelas Ustaz. Satu lagi soalan. Ya, saya. Apa ni, untuk berkaitan dengan wuduk kan. Contohnya suami isteri dia tak boleh nak berwuduk dengan dia sendiri, tak ada kemampuan lah. Contohnya accident ke apa ke, boleh ke suami untuk isteri tolong wudukkan dia? Batal tak wuduk kan? Tak boleh sentuh lelaki perempuan, suami isteri. Maksudnya suami tu langsung tak boleh bergerak ke? Dia anggota yang untuk contoh sendi-sendi yang dia boleh gerak tu, kat situ lah dia sakit, dan dia tak boleh nak bergerak lah. Dia tak ada kemampuan lah masa waktu tu. Perlu disapukan air juga, tapi dengan dia tak boleh lah. Maksud kena ada bantuan orang lain. Dan masa ketika itu tak ada orang lain yang boleh bantu, melainkan isteri sahaja. Ya. Memang tak ada yang lain lah. Maka ketika itu dia boleh berpegang kepada mazhab yang tidak membatalkan wuduk bagi bersentuh lelaki dan perempuan. Contohnya selain daripada bersentuh lelaki dan perempuan hanya batal bagi mazhab Syafi'i, tetapi selain daripada mazhab Syafi'i, bersentuh lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk kecuali dengan syahwat. Kerana biasanya bila syahwat, maka dia akan mengeluarkan air mazi. Maka yang membatalkan wuduk itu adalah keluarnya air mazi. Dan dalam pandangan yang lain ada mengatakan bahawa bersentuh lelaki perempuan tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk itu adalah berjimak.
Jadi ketika itu dia boleh berpegang kepada mazhab selain mazhab Syafi'i kerana dia berada dalam keadaan yang darurat. Maka selagi mana isteri dia sentuh dia tidak terangsang, maka selagi itu dibenarkanlah. Tapi kalau kata isteri dia sentuh dia terangsang, maka kat situ batal lah wuduk dia, tak boleh lah, dia kena ulang balik lah. Jadi dekat sini boleh dia berpegang kepada mazhab selain mazhab Syafi'i ketika itu, maksudnya isteri dia boleh bantu untuk dia mengambil wuduk. Tapi dengan syarat tanpa syahwat. Kalau ada syahwat, maka terbatal wuduknya. Boleh? Boleh Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Okay. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan lain yang berkaitan dengan tayamum? Saya Ustaz. Ya, silakan. Soalan saya ni macam kalau kita musafir naik kapal terbang, air dalam kapal terbang tu ada, cuma dia tak terlampau bersih. Ini pun daripada pramugari yang cakap air tu dia ada cooler dalam tu, dia tak selalu bersih kan. Jadi tak boleh berkumur dan dia tak boleh pakai terlampau banyak. Jadi boleh tak kita tayamum atas kapal terbang ataupun tak boleh? Selagi mana ada sumber air, maka selagi itu tayamum tidak boleh. Sebab tayamum ini adalah untuk diharuskan bila mana ada keunjuran ataupun tiada sumber air. Sebenarnya ada je, macam Ustaz sendiri selalu, bukanlah selalu tapi dalam pengalaman sebelum-sebelum ni selalu berada dalam penerbangan. Sebenarnya kalau kita nak dapat sumber air itu tidaklah susah, tetapi kita ni orang-orang yang bermazhab Syafi'i ni dia tak faham yang mana wajib, yang mana sunat. Sebenarnya kalau ketika mana kita berada dalam keadaan yang darurat, air itu sedikit, segelas ataupun separuh gelas ni dah mencukupi untuk kita berwuduk. Tak perlulah berkumur-kumur. Berkumur-kumur tu sunat. Apa rukun untuk seorang itu berwuduk? Rukunnya adalah dia berniat, kemudian basuh muka. Basuh muka pun bukan sampai 3 kali, basuh muka sekali. Yang penting air itu diratakan pada seluruh wajah. Kemudian basuh kedua tangan sehingga buku lali. Tak perlulah sampai 3 kali. Kalau sikit-sikit air tu ada dan kita boleh ratakan sehingga seluruh tangan kita, kedua belah tangan kita, kemudian kita sapu kepala dan basuh kaki dengan jumlah air yang sedikit, maka ketika itu dah sah kita punya wuduk. Maka kalau dikatakan alasan memang tak ada air langsung dekat atas kapal terbang, dekat sini bagi Ustaz rasa tidaklah setakat Ustaz yang pernah menaiki penerbangan kadang 8 jam, 12 jam. Sekalipun kalau tak ada air dalam tandas, sebenarnya kita boleh minta air mineral water. Dia boleh bagi air mineral dalam botol kecil tu kan. Pandai-pandailah nak minta masuk dalam bilik air itu. Kemudian janganlah ambil uduk macam kita dekat darat. Ambil uduk sekadar keperluan kita untuk melepaskan fardu uduk tu. Maksudnya basuh muka, kemudian dan sekarang ni pun lebih mudah. Orang letak air dalam spray tu kan, kemudian dia spray kat tangan dia, kemudian dia basuh muka dia. Dan insya-Allah benda tu memadai. Kecuali kalau memang atas kapal terbang tu memang langsung tak ada air. Yang ada air minuman untuk air buah je ataupun air jus. Maka ketika itu dia bolehlah untuk bertayamum. Tapi kalau tayamum pun dia nak ambil debu kat mana pula kan? Maka ketika itu dalam keadaan darurat, macam Ustaz kata tadi, fattaqullaha mastata'tum, maka dia boleh solat walaupun tanpa wuduk. Dan dalam mazhab Syafi'i dia panggil sebagai solat, bukan mazhab lah, ada pandangan qaul lah yang mengatakan solat itu adalah solat menghormati waktu. Dia sembahyang juga pada waktunya, kemudian nanti dia qada balik bila mana dia dah berada pada tempat yang boleh berwuduk dengan cara sempurna. Itu sebahagian pandangan. Ada pandangan yang lain mengatakan kalau memang dah tak ada dah arah nak dapatkan air dan debu, maka dia boleh sembahyang ketika itu tanpa ada wuduk. Dan sebagian ulama kata tak perlu ganti. Tapi kalau rasa nak lebih selesa, bila dah sampai dekat darat tu, dia qada lah semula solatnya. Wallahu alam. Dia tetap juga tidak menolak ataupun mengatakan bahawa dia tak perlu solat. Dia kena juga sembahyang. Sembahyang ni macam mana kena buat juga. Macam Ustaz cakap tadi, peganglah kepada kaedah fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya dia kena usaha dulu selagi dia mampu untuk
mendapatkan bekalan air. Kalau dah usaha tak ada, masuk usaha ni bukanlah dia duduk kapal terbang, tak tanya pramugari air, tak masuk dalam tandas tengok air dan sebagainya. Jadi kalau begitu dah tak ada juga, barulah dia boleh untuk sembahyang tanpa wuduk. Tapi mustahil lah, biasanya dalam kapal terbang pasti ada air. Kalau dia kata air tu tak bersih, maka kat situ tak sah jugalah bagi orang yang buang air dan beristinja dengan air tu. Maka Ustaz rasa alasan mengatakan air tu tak bersih, maksudnya tak masuk akal lah. Sebab orang guna air tu untuk beristinja. Beristinja ni mesti dengan air yang bersih dan suci. Jadi ketika itu sebenarnya tak ada alasan, kecuali memang betul-betul tak ada air. Dia memang kalau beristinja pakai tisu, itu lain lah macam Ustaz cakap tadi. Maksudnya pada waktu solat dia kena solat, kemudian dia sampai dekat atas darat, dia ambil wuduk, kemudian dia qadaklah balik solat yang dia solat tanpa wuduk tadi. Itu yang boleh Ustaz respon lah. Boleh? Lagi yang bertanya? Boleh. Jelas. Itu saya ada satu lagi Ustaz. Wuduk masalah khaf. Kalau kita dah basuh kaki atas token atau atas na'al tu, adakah waktu solat tu kita boleh lepaskan na'al ataupun kita solat dengan na'al? Oh, ni dalam bukan bab tayamum dan ni lah, tapi dia ada kaitan sebab perkaitannya adalah pada wuduk tu. Jadi khauf ni adalah khauf lah, bukan khauf tu takut, dia khauf iaitu kita pakai stokin ataupun pakai stokin kulit, kemudian kita tidak basuh kaki, kita hanya sapukan air sahaja di atas khauf tu. Dan khauf ni merupakan satu perkara yang diharuskan, dan hadis berkaitan dengan khauf ni adalah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh bukan seorang sahabat tapi ramai para sahabat yang melihat Nabi SAW hanya menyapukan air di atas stokin kulit ataupun khauf. Dan ada pandangan juga yang mengatakan bukan hanya kepada stokin kulit, tetapi stokin yang biasa kita pakai juga boleh diambil hukum memakai khauf. Dan khauf ini bagi orang yang bermusafir tempohnya adalah selama 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang bermukim adalah 1 hari 1 malam. Antara syarat kita nak sapu atas khauf ni, yang pertamanya sebelum kita pakai khauf tu kita kena suci dan bersih terlebih dahulu. Contohnya kalau katalah Faiz kan, dia nak pakai khauf. Jadi sebelum dia pakai khauf tu dia kena ambil wuduk yang sempurna. Kemudian barulah dia sarungkan khauf. Jadi bila dia dah sarungkan khauf tu, maka kalau dia bermukim, dia berada dekat asrama kuis dia, tempoh dia adalah 1 hari 1 malam. Kalau dia bermusafir, maka tempohnya adalah 3 hari 3 malam. Dan sekiranya selepas dia pakai khauf, tiba-tiba dia buang air, dia pergi tandas ataupun dia terkentut, maka wuduknya telah batal. Jadi bila mana dia nak memperbarui wuduknya, ketika itu dia tak perlu lagi basuh kaki, dia hanya lalukan air, ambil air dekat tangan macam ni, kemudian sapu je atas khauf tersebut. Jadi ketika mana dia berada dalam keadaan tu, khauf tu tak boleh ditanggalkan. Kalau dia tanggalkan khauf tu, maka dah terbatal lah hukum dia. Contohnya dia berwuduk pada waktu Zuhur kan. Zuhur tu dia dah berwuduk, kemudian dia pakai khauf, dan dia boleh untuk basuh kaki, tak basuh kaki, cuma lalukan air tu sehingga Zuhur esok. Okey, katakanlah pada waktu asar dia tanggalkan khauf tu, maka ketika itu dah terbatal lah. Kalau dia nak pakai balik khauf tu, dia kena ambil wuduk balik baru dia pakai. Tapi kalau dia tak tanggalkan sehari terus, maka kalau dia terbatal wuduk, dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh kepala, dan sampai dekat kaki dia cuma ambil air dekat jari dekat tangan dia, dan dia cuma sapu dan lalukan je di atas khauf tu. Kalau yang bermukim 1 hari 1 malam, kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam. Kita mungkin tak nampak benda ni satu kelebihan pada kita sebab kita tak ada masalah waktu sejuk. Tapi macam Ustaz sendiri ketika mana berada di Madinah, waktu sejuk ni memang kita susah nak kena air. Dan kalau kita pakai stokin, kadang stokin biasa pun tak tahan, kena pakai stokin kulit. Maka dekat situ kita akan nampak, Masya Allah, Tabarakallah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala memahami kehendak hamba dia, maka ketika itu kita pakai khauf tu, kita tak payah dah basuh kaki, kita cuma lalukan air sahaja di atas kaki tersebut. Jelas?
Jelas tak? Terima kasih Ustaz. Yang tu kena masuk bab khuf lah sebenarnya. Antara perkara yang tak boleh bila mana kita dah menanggalkan khuf tersebut. Kalau dah tanggal, maka tak boleh lagi kita menggunakan wuduk yang sebelum tu. Kena ambil wuduk baru pakai balik. Okay, ada lagi soalan yang lain? Ustaz, Ya, saya. saya nak tanya tentang apa yang dimaksudkan orang yang dalam perjalanan maksiat dan mubah. Okey. Apa yang dimasukkan dengan perjalanan maksiat dan apa perjalanan yang mubah? Yang pertama, antum kena tahu apa dia maksud mubah. Mubah ni maksudnya harus. Contohnya, ustaz nak pergi melancong dekat Langkawi. Maka itu adalah mubah. Harus bagi ustaz untuk pergi ke Langkawi melihat segala kecantikan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak pergi ziarah mak ayah ustaz dekat kampung. Maka itu adalah perjalanan yang mubah, yang harus. Antum nak balik ke kuis menuntut ilmu. Maka itu adalah perjalanan yang mubah, yang harus. Dan ada perjalanan yang wajib. Perjalanan yang wajib contohnya macam perjalanan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perjalanan dalam melaksanakan solat, maka ataupun perjalanan pergi walimatul urus, nak memenuhi jemputan saudara, itu adalah perjalanan yang wajib. Jadi perjalanan yang mubah itu adalah perjalanan yang harus untuk kita bermusafir dengannya. Nak ziarah, nak pergi main bola, contoh nak bersukan, apa sajalah perjalanan-perjalanan yang kita pergi bukan dengan tujuan maksiat. Dan perjalanan maksiat itu adalah perjalanan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Bermusafir pergi ke London semata-mata nak cari pelacur, na'udzubillah. Ataupun bermusafir pergi ke Bangkok sebab nak jual dadah. Ataupun bermusafir pergi ke satu tempat nak mencuri. Jadi mencuri, apa-apa sajalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pemergian itu disebabkan perkara maksiat, maka perjalanan itu dipanggil sebagai perjalanan yang musafir yang bermaksiat. Contohnya, dia bukan mahram, dia tak ada mahram, dia bermusafir dengan seorang lelaki, pergi ke satu tempat, pergi ke ziarah ke satu tempat nak jumpa pakwa, nak jumpa makwa, sedangkan benda itu bukan benda yang halal bagi dia, maka itu adalah permusafiran yang maksiat. Boleh yang bertanya? Dapat beza? Dapat Ustaz. Okey. Ustaz, tambahan sikit, tapi lagi sikit daripada tayamum. Hukum untuk perjalanan maksiat ni kan pada tayamum. Boleh ke? Bukan boleh. Maksudnya untuk jamak solat kan. Benda ni Kat sini ada khilaf. Ada yang mengatakan setiap permusafiran maka dibenarkan untuk maksudnya kalau tak ada air boleh bertayamum. Untuk jamak dan qasar dia dibenarkan. Akan tetapi sebagai ulama mengatakan dia adalah dua benda yang berbeza. Kau pergi London, kau nak buat maksiat tetap dia buat, tapi dalam masa yang sama dia tak nak tinggal solat. Kan? Dan dia ambil hukum dia sebagai seorang yang musafir. Maka dekat situ boleh solatnya sah, tetapi penerimaan itu kita serahkan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada orang yang mengaku yang dia ni musafir kerana maksiat ataupun dan ada satu lagi kata maksiat juga, ibadah buat juga kan. Mungkin dengan maksiat yang dia buat dan juga dengan ibadah yang dia lakukan tu, dia boleh menjadi pemadam kepada maksiat yang dia buat. Yang tu ada perbincangan lah. Tetapi bagi ustaz sendiri, sesuatu perjalanan tu, walaupun pada awalnya dia niatkan kerana maksiat, boleh jadi pada pertengahan jalan, Allah bagi dia hidayah, dia boleh bertaubat. Ataupun boleh jadi bila dia sampai dekat tempat-tempat maksiat yang dia nak buat tu, dan tak sampai lagi dia nak buat maksiat, datang hidayah, datang satu petunjuk dan dia boleh berubah. Maka dekat situ pemusafiran yang pada asalnya tadi menjadi haram. Sebab tu kita tengok hadis yang berkaitan dengan seorang yang berniat untuk melakukan kejahatan. Selagi mana dia tak buat, selagi itu Allah tak kira kejahatan tersebut. Kan? Tetapi pada kebaikan,
kalau dia dah niat nak buat kebaikan, sekalipun dia tak lakukan, maka dekat situ Allah kurniakan ganjaran bagi dia. Ini antara sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan maksiat itu tetap dikatakan perjalanan maksiat, tetapi kita tidak boleh maksudnya hak dia untuk dia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dia lakukan maksiat itu atas kelemahan iman dia. Dia rasa lemah, tetapi dalam masa yang sama dia tak nak tinggalkan tanggungjawab dia sebagai seorang yang sepatutnya buat kerana Allah. Maka dekat situ sebagian ulama mengatakan tetap juga boleh bagi dia untuk melaksanakan rukhsah-rukhsah yang telah Allah berikan kepada dia. Wallahu alam. Boleh ke? Boleh Ustaz, alhamdulillah. Maaf Ustaz tak apa, sihat sikit hari ni. Batuk dan sakit tekak. Tapi dah buat swab test lah. Bukan swab test lah, dah check COVID, alhamdulillah negatif, tak ada masalah. Cuma mungkin tak rehat ataupun minum air batu banyak. Ada lagi soalan yang lain? Kalau tak ada, Ustaz nak ambil kehadiran sambil-sambil tu. Nanti yang kelas A ni, siapa yang ada dekat asrama, kita akan buat juga perjumpaan satu hari nantilah. Hari ni tak lepas lah sebab Ustaz pun tak berapa nak kuat nak pergi ni. Dan insyaAllah nanti kalau ada masa kita akan maklumkan. Hari ni 13 bulan kan? Ain Syawanah ada? Kena sebut sebab Ustaz pakai handset, tak tahu, tak nampak nama tu. Ain Syawanah ada? Kalau ada, jawab ada kalau ataupun ada ke? Ain Syawanah ada? Tak ada. Siti Rabihah? Saya Ustaz. Nurul Jannah? Saya Ustaz. Siti Fatimah? Saya Ustaz. Sekejap. Ain Syawanah tadi tak ada kan? Dahiyah? Ada Ustaz. Amri Faris? Ustaz. Ada? Amri Faris ada Okey. Siti Asia? Ada Ustaz. Okey. Naila? Ada Ustaz. Abdul Hanan? Ada Ustaz. Haris? Muhammad Haris? Ada Ustaz. Okey. Syed Muhammad Faiz? Saya Ustaz. Taqiyuddin? Khairul Naqib? Ada Ustaz. Ahmad Naqiyuddin? Ada Ustaz. Umar Zakwan? Ada Ustaz. Aiman Zakwan? Ada Ustaz. Amar? Ada Ustaz. Amar ada Amar? Ada Amar Ustaz, ada Amar? Dia ada, cuma Ada. line dia tak ada. Ada Ustaz. Ada. Ada Okey. Muaz? Ada Ustaz. Ada. Ainun Syakira? Saya Ustaz. Ada. Abdul Azim? Ada Ustaz. Nur Aida Izati? Saya Ustaz. Nazmi ada tak? Nazmi kelas 11 Ada nak Nazmi? Nama dia Nazmi masih kelas tak ada 11 lagi. Kelas B Nazmi ni nama masih tak ada lagi. Okey, kalau tak ada apa-apa sekadar tu minta antum sedia untuk midterm yang pertama dan minggu depan bagi kumpulan yang bentang pada hari Selasa tu dia dah kena bagi link dalam grup untuk perbentangan tajuk yang berkaitan dan insya-Allah perbincangan berkaitan dengan tajuk tersebut kita akan buat pada kelas tutorial. Dan minggu depan kelas antum kan yang bentang kan? Betul kan? Kelas A kan? Ya Ustaz. InsyaAllah. Ustaz minta juga letakkan 3 ataupun 4 soalan pada akhir video antum berkaitan dengan tajuk yang antum bentangkan sebagai bukti, maksudnya sahabat-sahabat antum dia cakna lah terhadap tajuk yang antum bentangkan tu.
Kalau boleh buat soalan tu jangan letak semua soalan pada akhir. Maksudnya bahagi-bahagilah. Di depan, di tengah, di belakang. Buat 3 soalan ataupun 4 soalan pada akhir pembentangan antum. Maksudnya sebelum nak bagi salam penutup tu. Jadi untuk pembentangan kami, ini 3 soalan yang perlu dijawab oleh sahabat-sahabat. Bagilah apa-apa soalan, dan soalan-soalan ni kawan-kawan antum kena jawab dalam Google Meet. Nanti Ustaz akan bagi link dan itu sebagai tanda kehadiran diorang lah. Kalau diorang tak jawab betul, maksudnya diorang tak tengoklah video tu. Boleh? InsyaAllah. Okey. Ustaz, Jadi, saya ada soalan. Ya saya. Minta maaf Ustaz. Soalan midterm tu minggu depan ke ataupun lepas midterm? Antum nak bila? Masa cuti pun boleh sebab soalan tu mungkin online kan. Jadi Ustaz akan bagi dan Ustaz akan bagi masa untuk antum jawab. Bukanlah buat terus ni. Boleh buka kitab. Boleh buka kitab dan Ustaz akan bagi masa mungkin 2 hari, mungkin 24 jam. Bila Ustaz bagi tu, Ustaz akan cakap, Ustaz akan tutup sekian-sekian. Jadi ada masa lah untuk antum jawab. Jadi terpulang sama ada nak buat lepas mid-sem pun boleh ataupun ikut tarikh yang ditetapkan pun boleh. Baik Ustaz. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, sekadar untuk hari ini, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.